setiap benda yang Tuhan tidak sebut tu, manusia tak boleh reti. Bukan. Cuma Tuhan tak sebut tu, kerana memandangkan, bukan semua orang boleh reti. Tu je. Mungkin diketahui sama sekali. Bahkan beberapa banyak barang yang tidak dinyata oleh syarak, ialah kerana ianya suatu pengetahuan yang halus, yang tidak layak diberi kepada umat yang kebanyakan. Artinya orang awam tak layak. Dengan sebab tu Tuhan tidak bukalah dengan secara luas. Walaupun mungkin untuk setengah mereka mengetahui. Tetapi hak tak dibenarnya saja ilmu ghaib. Hak tu tak ada. Manusia tak boleh. La ya'lamul ghaib illallah. Jadi hak setakat manusia boleh kaji di luar daripada alam nyata ni bukan termasuk dalam ilmu ghaib lagi. Cumanya bagi orang yang jahil memang ghaib. Tak lagi banyak kita kata misalnya orang tidak pernah belajar sekolah. Nombor 2 dengan nombor 1 tu ghaib dah dengan dia. Masih dalam bicarakan tentang ini diturun mengikut ukuran fitrah manusia yang semula jadi. Jadi hal ini sebenarnya sedia diketahui oleh tiap-tiap orang mukmin bahawa Al-Quran ini telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan suatu gaya dan juga suatu polisi pengajaran yang mesti dipaham oleh tiap-tiap seorang manusia di seluruh lapisan, baik pun dari golongan bangsa Arab atau bangsa Ajam, dan yang bertamadun atau yang tidak bertamadun, sehingga setinggi-tinggi lapisan mereka mengikut ukuran fahaman yang semula jadi dalam diri masing-masing, supaya mereka dengan fahaman yang sama itu akan dapat bersatu padu di antara mereka itu dalam satu garisan, satu ideologi, iaitu Islam. Jadi daripada apa yang telah kita baca daripada minggu yang lepas, menunjukkan bahawasanya pengajaran Al-Quran ini adalah merupakan suatu pengajaran fitrah bagi manusia. Artinya setiap manusia, tidak kecuali dia sesiapa, asalkan dia manusia, mampu ia memahami Quran. Tinggal lagi sekadar apa yang dapat pada diri dia lah. Orang yang lemah, kadar dia. Orang yang tinggi dan lebih, kadar dia. Jadi berartinya dengan sendirinya Quran ini sudah menjadi hak bagi setiap orang. Apa kalau dia tu mempunyai hak, maka tiap orang tu pastilah dia memahami Quran lah. Jadi untuk memahami Quran tu pastilah setiap bangsa itu memahami mengikut bahasa dia. Inilah asas yang pertama. Satu kewajipan yang besar bagi umat Islam memberi penerangan dan juga penterjemahan Quran itu kepada semua bangsa lain. Jadi kalaulah bagi masyarakat Arab, artinya dia kena peturung daripada bahasa Arab itu kepada bahasa lain untuk orang lain. Sebabnya orang yang tidak Arab itu nak memahami mengikut saluran Arab itu amat susah sekali. Tinggal lagi sebagaimana kita tahu hak di masa-masa lalu, tak dapat tidaklah bangsa-bangsa tu mempunyai rasa keagungan dan kelebihan dia, dan juga rasa ta'asuk kepada bangsa dia. Itu tak lari dah. Jadi di dalam perikat rasa ta'asuk tu tidak boleh kita ambil sebagai buat neraca. Sebab itulah pernah disebut di sini, hatta Imam Syafi'i sendiri pun dengan perasaan Arabnya tidak sanggup membenarkan Quran itu diterjemah kepada bahasa lain. Kerana memandang kepada ketinggian bahasa Arab tu, bimbang terjemah takut tak sama. Itu saja. Tetapi walau macam mana pun, Al-Quran ni diterjemah kepada bahasa apa sekalipun, hak bahasa aslinya tetap wujud, terkawal, boleh dikaji semula, boleh diselidiki dengan sehalus-halusnya. Tidak bagaimana kitab-kitab yang dulu. Kitab-kitab dulu tak ada nuskhah asal tu, tinggal hak terjemuh. Jadi bila lah menyeleweng atau lari daripada matlamat asal, nak cek tak boleh. Jadi Quran ni walau macam mana pun boleh kita balik kepada pokok hak asal, kalau sekiranya terjemahan tu agak lari ataupun menyeleweng daripada hak asal. Jadi tidak perlulah kita bimbang di atas
maksud Quran tu lari ataupun menyeleweng daripada kehendak keaslian dia tu. Jadi apa kalau manusia tu sudah dapat memahami maksud pengajaran Quran tu, barulah di dalam tiap-tiap diri orang manusia tu boleh rasa menghargai satu orang dengan orang lain. Dan juga dapat bekerjasama di dalam mendirikan keadilan dan juga kehendak kemanusiaan yang sama tu. Duduk dalam satu barisan. Barisan itulah hak dia panggilnya Islam. Tu dia tempat duduknya. Jadi hak ni kita cara dah dulu. Awal-awal dalam mukadimah ni sudah ada dah. Artinya mahu wujud satu masyarakat Islam yang dianggotai oleh kesemua suku ahli itu daripada semua pengikut para anbiya. Jadi berpandu kepada pengajaran Quran itulah. Sebab Quran itu adalah hak pengajaran fitrah. Artinya bila tiap-tiap orang itu memahami Quran, maka dengan sendirinya orang itu boleh mematuhi pada Quran dan menerima Quran. Sebab muka hak dia. Jadi kalaulah sekiranya pahaman Quran itu tidak akan sapa kepada lain daripada golongan hak kita kata orang Islam je, maka amat sukar sekali lah nak mengajak orang tu bekerjasama dan juga berpadu tenaga di dalam usaha menegakkan keadilan dalam masyarakat. Itu agak susah. Sebab masing-masing bawa dengan perasaan dan perkauman dia. Jadi Quran ni tidak merupakan satu benda yang membawa ke arah keperkauman. Hak asasi bagi semua manusia. Jadi pahaman ini adalah sebagai asas yang telah dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala sewaktu Allah menciptakan manusia yang tersebut. Sama jadi berartinya. Fitrah yang Tuhan buat kepada manusia tu bersekali dengan manusia yang Tuhan buat. Jadi Quran pun diturun semakan dengan fitrah tu. Asas itu telah dipanggil dalam istilah syariat dengan nama fitrah. Jadi fitrah ni adalah suatu perkara hak semula jadi bagi manusia. Jadi fitrah ni dia berlainan, kejadian itu berlainan fitrah. Misalnya manusia mempunyai satu fitrah, tetapi haiwan lain pula fitrahnya. Di antara jenis-jenis haiwan tu pula fitrahnya tidak sama pula. Jadi dari segi nau'iyah dia tu memang sama. Misalnya kita kata manusia, fitrah dia dari segi kemanusiaan tu serupa. Tetapi dari segi fitrah individu atau kaum itu berlainan pula dia panggil. Hak tu dia panggil jibillah. Jibillah dia panggil. Jadi jibillah tu adalah cabangan daripada fitrah tu lah. Isyarat pada hadis kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap orang yang lahir tu daripada perut ibu lahir dengan fitrah. Fitrah tu fitrah insaniah tu lah. Hak sejagat tu. Kemudian setelah lahir manusia tu kita dapati tak serupa. Cara hidupnya, tradisinya, adat rasian dia, cara makan, cara pakai, cara memikir tak sama. Jadi kita tengok dari segi fitrah sama, tapi hak tu tak sama. Tak sama tu kenapa? Hak ni dia panggil jibilli. Tak sama tu dari segi jibillah dia. Hak Nabi kata fa abawahu yuhawwidanihi. Jadi yang membentukkan jibillah dia tu adalah dari keturunan dia lah, ibu bapa dia. Bukan bermakna fa abawahu yuhawwidanihi tu dengan kerana ibu bapa dia lah anak tu jadi jahat. Jadi Yahudi ke, jadi kafir ke, bukan. Itu kait dia panggil kait jibilli situ. Artinya yang membentukkan peribadi dan tabiat perkauman tu, tabiat kaum tu dibentuk oleh keturunan dan keluarga dia lah. Sebab itulah kalau kita kata misalnya kalaulah orang Eropah lah ataupun India lah mari duduk di Malaysia ni, beranak di Malaysia lah, dia pun jadi di Malaysia lah. Tapi anak dia tu tetap Eropah juga. Eropah juga. Sebab didikan daripada bapak dia yang tulen daripada Eropah.
Tetapi jibillah tu dia mungkin akan berubah. Kalau sekiranya telah lama dia berada di sini. Dia hidup bercampur gaul dengan orang sini. Sampai 2-3 tapis misal. Tu dia akan berubah. Jibillah tu. Jadi jibillah tu dibentuk oleh keturunan ibu bapa dia. Dibentuk oleh keadaan sekitar. Keadaan sekitar pergaulan masyarakat lah. Lepas tu iklim. Bahan makannya dia. Semua tu asas-asas pembentukan jibillah bagi manusia. Dengan sebab tu kita tengok dari segi jibillah tidak sama manusia. Tapi dari segi fitrah insaniah hak tu sama. Duduk mana pun serupa. Jadi apa abawahu yahwidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi itu artinya benda tu adalah lahir daripada didikan ibu bapa dan juga suasana iklim. Jibillah dia panggil. Hak tu hak yang kedua. Jadi tidak kena lah artinya kalau kita kata kerana ibu bapa lah anak tu jadi kafir. Tidak. Tidak pasti. Bila bapa kafir ke anak kafir lah. Bukan. Jadi bila bapa tu mukmin, tidak pasti. Hak tu hak semula jadi tu. Sebab tu kita tengok tak kurang ibu bapa yang kafir anaknya mukmin. Anak Nabi Nuh sendiri tak serupa dengan Nuh. Padahal Nuh tu Nabi. Tak? Tengok jibillah. Dia hak fitrah dia tu berlain tu. Yang fitrah jibilli tu. Dengan pahaman ini manusia dapat mengetahui sesuatu yang lahir dan sesuatu yang di belakang dari yang lahir. Menerusi suatu pendapat yang tabi'i. Jadi mengikut saluran fitrah ni lah manusia dapat mengenal hak benda dari benda hak terang lah, hak zahir ni, dan juga benda hak luar daripada hak lahir. Benda ruhaniah. Benda hak agak luar daripada alam kasar ni, manusia dapat tahu. Pendapat ini adalah ibarat seperti rasa dan kesedaran yang kita. Jadi sesuatu benda kita nak buat tu kita sudah ada dah rangka kita. Jadi benda tak ada lagi. Tapi sudah kita nampak jelas benda tu. Lepas tu baru kita menyelidiki, kita kaji, kita uji. Lahir. Misalnya kita kata, hak perkara daripada fitrah manusia untuk keperluan tamadun dan kehidupan dia. Umpamanya kita kata. Dalam peringkat dulu, tidak ada makna orang yang cuba mengajar buat kereta. Tetapi mengikut saluran fitrah nau'iyah dia dengan isti'dad hak semula jadi Tuhan tu, dia mari memikir balah mana nak cari jalan nak buat satu benda, satu kenderaan yang agak lebih cepat. Dia fikir barang tak ada. Bila fikir itu dia cuba buat. Buat tu nampaklah kejayaan sikit. Dia cuba sikit. Tak ada dia orang lain pula sambung. Sehinggalah sampai kepada kenderaan yang kita guna hari ni. Dengan begitu moden, lengkap, sempurna. Jadi semua tu adalah daripada saluran nau'iyah dia mari. Jadi moga tu belum pada tu tidak wujud. Tapi hak di sana sudah wujud. Di dalam khazanah ilmu Allah ni mana-mana tu sudah wujud belakang dah. Tapi dia nak turun mari tu mengikut saluran dia lah. Jadi hak tu melalui fitrah manusia tu. Hak fitrah nau'iyah dia. Kalau saudara nak mengetahui pengetahuan fitrah ini pada tiap-tiap seorang kanak-kanak. Seumpama dia berkehendak kepada susu. Dia berkehendak kepada ibunya untuk melindungi dirinya. Dan ia menangis apabila hendak memberitahu kepada ibunya yang ia berkehendak sesuatu. Kesemuanya ini telah berada di dalam tiap-tiap jiwa seseorang kanak-kanak pada masa lahirnya. Ia dapat melakukan segala perkara yang tersebut bukanlah dari suatu latihan ataupun pelajaran. Jadi benda tu tidak syarat kena belajar, kena berlatih. Dengan sendiri dah. Itu nak menggambarkan fitrah. Kalau anak lembu tadi je baru lahir daripada perut ibu dia. Tu disubtek selalu. Itu dari fitrah dia tu.
Jadi manusia ni dengan haiwan tidak begitu jauh. Inilah yang dikatakan fitrah semula jadi. Seperti demikian itu juga halnya pada manusia. Mengikut kemahuan fitrahnya, berkehendak kepada Allah yang menjadi. Allah Subhanahu Wa Taala telah menegaskan dalam Quran dengan firman-Nya, "Fa idza rakibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin." Maksudnya, apabila mereka itu menaiki dalam perahu, dan bila mereka melihatkan ombak gelombang lautan yang menakutkan perasaan mereka, lalu mereka menyeru kepada Allah dengan sepenuh ikhlas hatinya, dengan sepenuh ikhlas baginya mengikut ajaran agama. Jadi mukhlishina lahuddin tu artinya hak fitrah dia tu lah. Misalnya kita kata satu orang tu dia sudah pun waktu duduk begini ni, waktu duduk tak ada apa-apa ni, berasa agah dia, kerana tak dia faham, misalnya dia kata tak ada gapo satu, mana Allah, mana gapo tak ada umpama. Tetapi setelah dia tumpah ke laut, nya pukul di gelombang dia tengah laut, waktu tu dia tak panggil orang lain tu. Tak ada dah, muk tak panggil waktu tu. Waktu tu tetap dia panggil Allah. Sama ada nama tu dia panggil Allah, kau bergapo tak ada soal. Tapi kepada satu benda hak yang mutlak tu, yang tidak ada dah orang lain lebih pada mengatasi hak tu, tak ada. Hak tu lah dia panggil. Itu menandakan bahawasanya Allah dengan manusia ni adalah fitrah, fitri. Semula jadi lagi. Bukan muka baru. Bukan artinya saat kita mari ni gak, baru kena belajar kena Allah, tidak. Benda tu semula jadi. Kalau orang tak ajar kita nak kepada Allah pun tetap kita mencari Allah. Sebab itulah kita tengok setengah-setengah orang yang jahil lah. Orang yang tidak sabar kepada perikat ilmu. Dia hidup jauh daripada orang alim gapo. Orang tu mencari Allah tidak kena pada tempatnya. Setengah cari Allah tu melalui pokok-pokok kayu. Cari dengan pusu. Cari tempat-tempat dia berasa moga tu ada luar biasa. Di situlah dia mencari Allah. Tu dia benda. Jadi pada hasrat hati dia nak ke Allah. Sebab itulah Syahullah ada biasa sebut di dalam satu karangan dia, contoh manusia dengan Allah ni semula jadi. Mak tengok dia kata, kalau sekiranya manusia tu berdoa meminta sesuatu melalui berhala umpamanya, ataupun melalui tempat-tempat keramat, dia fikir pokok-pokok kau kubu kau bergapo tak ada soal lah. Didapati makbul. Makbul. Dengan kerana makbul tu, kau bertambah lagi dianya menipu di situ. Sebenarnya Tuhan makbul tu bukan kerana apa-apa. Kerana Tuhan sudah tengok dah. Sebenarnya dia nak Tuhan. Cuma kerana jahil dia tu gagal tak bertemu. Taklah kelain. Jadi rahmat Allah Ta'ala Maha begitu pemurah, dia tak peduli lah kekal lain pun pasal tahu nak ke dia bui. Dia bui. Tapi oleh kerana didinding oleh kejahilan tu tak nampak Allah tu nampak tu lah. Itu dia. Sebab itulah Imam Syahrullah Dihlawi rahimahullah ta'ala ada sebut dalam Budurul Bazirah. Berhubung dengan masalah manusia dengan Allah ni adalah perkara fitrah, semula jadi. Artinya kalau kita tidak belajar sifat 20 pun, kita boleh kenal Allah. Artinya, kenal Allah tu dengan apa cara sekalipun. Saya Allah sebut begini. Annahu qad sabata bil barahinil qati'ah anna fil wujudi wajiban ilaihi tastanidul mumkinat qatibatuha. Wa anna kamalan nafsi fi aqliha an ta'rifa rabbaha bil barahin biwahdatihi wa sifatihi wa annahu ma min tahwilin min suratin ila suratin illa wa muhawwiluhu ar-rahman al-muta'ali 'anis suwari. Rekah tu. Maksudnya begini. Bahawa telah sabit dan telah tetap melalui kenyataan-kenyataan yang pasti, artinya dari segi dalil hak jelasnya,
bahawa di dalam kewujudan ini adanya al-wajib. Setiap benda yang wujud ni sudah pun menunjukkan bahawasanya ada al-wajib, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana segala mungkinat ataupun benda-benda yang ada keseluruhannya adalah bersandar dan bertumpu kepadanya. Tak boleh lari belakang, tunduk ke dia belakang. Dan bahawa kesempurnaan sesuatu jiwa pada akalnya, hendaklah ia mengenal tuannya, pendidiknya, melalui bukti-bukti dan dalil keesaannya dan segala sifatnya. Dan bahawasanya tidak ada suatu perubahan dari sesuatu rupa ataupun surah kepada satu surah atau rupa yang lain. Melainkan yang mengubahkan surah itu ialah Ar-Rahman, iaitu Allah yang teramat jauh dari surah dan rupa. Jadi kalau kita renung memanglah, misal kalau kita tengok pokok, daripada mula kita letak benih, dia tumbuh, dia berubah. Daripada rupa hak bulat sebagai anak batu gitu je tu, berubah. Dia naik, bercabang, berdaun, bunga. Dari rupa awal berubah pada rupa yang kedua. Jadi bila kita renung tu, pasti ada orang yang mengubahnya. Jadi orang tu tertinggi daripada rupa. Artinya tak ada kena-mengena dengan rupa. Iaitu Allah lah. Dia sahibus suratnya. Yang merupakan benda tu, dia lah. Jadi seterusnya kita tengok hingga sampai menjadi satu pokok yang sempurna. Daripada satu butir yang tak ada gapo kalau sekiranya kita belum. Tak ada gapo satu. Itu menunjukkan bahawasanya, dan setiap benda yang wujud tu, pastilah lahir daripada al-wajib tadi. Jadi masalah ni di sisi orang hukamak lah, bahasanya dia halus sangat ni. Tapi dengan secara data tu begitu je lah. Jadi di situ menunjukkan bahawasanya manusia dengan Allah ni perkara fitri. Semula jadi. Begitulah juga semua benda-benda yang ada. Sebab benda yang ada semua ni adalah bayangan daripada ada Allah Subhanahu Wa Taala itu saja. Hal ini tidaklah boleh dinafi oleh sesiapa pun, walaupun mereka telah mengeluarkan seruan itu di dalam berbagai-bagai bentuk dan bahasa, oleh kerana kelayakan yang ada pada mereka masing-masing itu. Akan tetapi tujuan mereka kesemuanya adalah sama, iaitu berkehendak kepada Allah yang menjadikan mereka, dan juga Allah yang menjadikan alam seluruhnya, supaya dilindungi mereka daripada bala dan sengsara yang akan menimpa mereka dari gelombang lautan yang tersebut. Jadi berartinya kita kena renung tengok apa yang dituju oleh orang itulah. Jangan kita tengok kepada rupa dan juga pembentukan yang dibuat. Hak tu semuanya dibentuk oleh adat resan dan perasaan orang dan kaum je. Jadi mentelamak tu dikanaki. Jadi sama ada orang panggil dia tu Allah, panggil dia nature ke, panggil dia berapa ke, asal dituju kepada zat yang wajib juga, maka hak itulah jawabnya. Jadi dengan kerana lain istilah tidak perlulah makna kita ambil kira. Istilah tak perlu ambil kira. Sebab benda tu sama. Jadi yang soal kita hari ni banyak duduk titik bengik di atas masalah rupa dan juga cara tu je. Jadi berlainan cara, kita pulau dia tu tidak orang kita. Lagu tu je. Nampak tidak cocok dengan perasaan kita pun, kita tak selalu ke dia. Walahnya manusia dengan manusia ni, walau kita nak, walau kita tak tetaplah kita dengan dia tak boleh asing. Tak boleh asing. Kita benci seberapa mana kita benci kepada satu orang, padahal hakikat kita dengan dia tidak ada putus hubungnya itu. Sebab benda sama. Kita ni adalah satu juzuk daripada dia. Dia satu juzuk daripada kita. Dan juga kita ni satu juzuk daripada alam keseluruhannya. Sebab itulah bagi orang yang kenal Allah Subhanahu Wa Taala sungguh, dia kenal pentadbiran dia, dia pasti kata Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan, apa saja hak mu jadi ni, tak ada satu pun benda hak tak terpakai. Molek belaka.
Tak boleh kata wuduh dah. Subhanak, maha suci lah. Mu. Daripada buat benda-benda yang ada semua yang tamu ke bumi yang kita tengok. Benda tu tak terpakai ataupun buruk. Maha suci. Tidak sama sekali. Macamnya, faqina azaban nar. Kita minta berlindung daripada Allah supaya Tuhan tu daripada bencana benda-benda yang ada tu. Azaban nar. Bukan pasti azab neraka hak sesok tu. Sebab moga-moga yang ada ni mendatang keburukan kepada kita banyak. Kalau tak pandai jaga dia. Jadi hal itulah mengazabkan kita. Jadi kita minta berlindung daripada keburukan benda-benda yang Tuhan jadi itu. Supaya kita kenal benda buruk tu jangan memburukkan kita. Jadi soalnya benda yang berbahaya kita tidak tahu. Jadi bila kita guna benda tu bahaya kita. Sedangkan benda tu ada faedah. Umpama kata-kata hari ni racun lah umpama. Racun tu tak ada siapa kata benda tu baik. Bila terkena makan pastilah orang tu mengalami lah keazaban. Tetapi kalau kita kenal dia racun, kita bermuamalah dengan dia, berkira bicara dengan dia, mengikut cara dia. Maka racun tu berguna besar bagi kita. Ha? Hari ni orang kena terbakar tu banyak benar guna racun. Buah-buah kayu, sayur-sayur kan, guna racun. Banyak. Berfaedah untuk manusia. Tapi kalau tak kenal, tak pandai jaga, dia akan jadi bahaya. Dia. Artinya, buruk ataupun jahat. Sesuatu benda yang ada hak Tuhan jadi itu, kerana nisbah dan juga silap dan terbih tu je. Sebab itulah kerajaan kata silap guna, salah guna dadah dah ni. Salah guna dadah. Berarti benda tu bukanlah buruk semata-mata. Baik dia ni salah guna. Tak bukan dadah saja. Bukan dadah saja. Moga lain pun serupa juga. Maka pendapat manusia dalam peringkat fitrah ini adalah bersamaan sahaja pada tiap-tiap seorang. Meskipun dari apa bangsa dan apa puak di dalam dunia ini. Baik pun mereka bangsa Arab, bangsa Ajam, bangsa Cina, bangsa Majusi, Yahudi dan Nasrani. Serupa saja. Dengan sebab itulah maka Al-Quran yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberi rahmat kepada sekalian manusia sangatlah wajar apabila diturunkan sesuai dengan pahaman kesemua manusia dari kacamata fitrahnya itu. Jadi munasabah berdoa lah bila Quran itu diturun sesuai dengan fitrah manusia. Sebab manusia tu serupa, tak ada kira dia rupa bangsa apa. Jadi Quran diturun di atas neraca fitrah tu. Bukan atas suku kaum. Cuma melaksanakan kehendak agama hak fitrah tu didapati berlainan teknik kerana berlainan jibillah. Hak tu lah hak punca berselisihnya kita dapati dari segi lahir orang panggil apa ni berlainan mazhab tu. Paling dekat kita nak menggambarkan bahawasanya pelaksanaan fitrah tak sama dengan kerana tak samanya manusia. Contohnya mazhab lah. Jadi benda tu semua tu tidak lebih daripada nak melaksanakan kehendak fitrah sesuai dengan perasaan kaum tu ya. Untuk menyenang perasaan dia dan selesa di dalam amalan dia. Jadi Allah Ta'ala membenarkan perkara seumpama tu. Asal maksud serupa. Umpama kita kata Tuhan suruh tutup aurat. Pakai seluar pun tak apa. Pakai kain sarung pun tak apa. Pakai jubah pun tak apa. Selimut pun tak apa. Maksud tutup aurat. Asal terpulanglah pada perasaan masing-masing. Itu saja. Berikut daripada pengajaran Al-Quran yang tersebut di atas ini, bukan sahaja ayat-ayat dan juga ibarat-ibarat Al-Quran itu dipenuhkan, tetapi di dalam ayat-ayat yang menerangkan sifat Allah Subhanahu Wa Taala itu juga telah diperbandingkan dengan sifat-sifat kesempurnaan yang ada pada diri manusia. Misalnya, seumpama yadun, tangan, wajhun, muka dan sebagainya. Ini adalah suatu pengajaran yang maha bijaksana daripada Allah
Tuhan yang maha berhikmat supaya manusia dapat mengerti dengan sebenar-benarnya. Jika Allah Subhanahu Wa Taala tidak merendahkan pengajaran Al-Quran yang maha tinggi maudhu'nya itu dengan ibarat yang dapat dipaham oleh mereka pada umumnya, tentu manusia tidak mempunyai pengetahuan tinggi, tidak akan dapat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan mereka yang disembah dan diminta pertolongan itu. Jadi kita dapati dalam Quran bila kita bertemu banyak perbandingan dan contoh yang diberi oleh Allah Ta'ala tu, contoh-contoh yang paling hampir dengan pengetahuan kita. Tujuannya supaya dapat kita mengenal dia tu lebih dekat. Sebab manusia ni dari jenis benda, pastilah dicontohkan dengan benda. Sekalipun benda dicontoh itu jauh berbanding dengan zat Allah Subhanahu Ta'ala. Tinggal lagi sebagai contoh untuk mengenal. Kalau sekiranya tidak diperendahkan contoh seumpama tu jauh manusia tak boleh kenal dia. Sebab dia tu lain daripada kita. Dengan kerana itulah dalam Quran sebut Yadullaha fawqa aydihim. Tangan Allah tu di atas tangan-tangan mereka. Jadi berartinya Allah ada tangan. Jadi bila lah mari aydihim gitu menunjukkan Allah ada tangan, di situ ulamanya macam-macam lah pendapat. Setengah mana yang kepada tak munasabah Allah tu ada tangan. Sebab dia maha suci daripada segala benda yang agak kekurangan. Kita manusia ni ada tangan. Jadi serupa dengan kita. Di situlah setengah ulama memberi kata Qudratullah. Makna kekuasaan Allah. Tangan tu makna kudrat. Setengah golongan salah, dia pakai atas makna asal. Tuhan kata dia ada tangan, ada lah. Tapi tangan hak layak dengan zat kebesaran dia. Tak ego dengan tangan kita. Tangan juga. Mana begitu? Tangan-tangan lah. Tapi tangan yang layak dengan kebesaran dia dan keagungan dia. Supaya Tuhan sebut, dia ada tentera. Walillahi junudus samawati wal ardh. Jadi Tuhan tu ada tentera, bala tentera dia ada. Sama ada di langit dan di bumi. Jadi kalau kita fikir, kita manusia ni nak ke tentera, nak perang, nak berapa. Allah nak berapa? Tak. Jadi nak rayaknya, tadbir Allah Ta'ala di dalam muka alam ni adalah melalui asbab. Jadi asbab-asbab yang berlaku dalam alam semua ni adalah tentera-tenteranya lah berlaku. Untuk menjalankan kerja dia. Kita kata misal lah, kita nak boleh makan. Berapa banyak tenaga yang boleh kita termakan nasi. Jadi tanpa tenaga tu semua, agak tak boleh. Jadi semua tu dijadikan oleh Allah Ta'ala atas tujuan satu benda tu je. Umpama kita kata, nak makan nasi. Jadi nak makan nasi itu pasti kena tanam padi. Jadi nak tanam padi tu nak ada orang pandai buat nangga, besi buat gala tu. Kena ada kayu, kena ada orang kerja, kena ada orang menanam, nak baju, nak gapo, semua keperluan yang diperlu oleh pertanian tu. Jadi bukan sikit benda tu. Benda-benda tu alat kelengkapan yang termasuk di antara asbab-asbab Allah melahirkan satu benda. Kerana di sini dia ada asbab. Dan banyaklah benda-benda lain lagi yang menggambarkan benda tu dekat dan serupa dengan kita. Jadi hak tu semua tu tidak lebih daripada tujuannya untuk mendekatkan pahaman kita, makrifat dan pengenalan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jika Allah Subhanahu Wa Taala tidak merendahkan pengajaran Al-Quran yang maha tinggi maudhu'nya itu dengan ibarat yang dapat dipaham oleh mereka pada umumnya, tentu manusia tidak mempunyai pengetahuan tinggi yang tidak dapat mengenal Allah SWT sebagai Tuhan yang mereka sembah dan diminta pertolongan itu. Hal ini sungguh pun Al-Quran telah diturunkan mengikut ukuran pengetahuan fitrah tiap-tiap seorang manusia dari semula lahirnya, tetapi Al-Quran tidak pula menghalang mereka-mereka yang layak untuk memahami pengetahuan yang lebih tinggi mengikut kelayakan mereka masing-masing. Bukanlah sebagaimana yang disangkakan oleh sebahagian ulama yang tidak begitu arif ataupun jahil. Jadi setengah-setengah ulama tu
Ada jugalah berartinya dia menganggap bahawasanya kesemuanya pengajaran itu adalah terkandung dalam Quran belaka. Setakat mana yang ada Quran tu dah, setakat kita boleh bercara. Luar daripada apa yang dinyatakan oleh Allah dalam Quran tu, hak tu tak boleh. Jadi sebenarnya tidak begitu. Apa yang Tuhan sebut dalam Al-Quran tu sebagai asas-asas. Yang mana dari segi umumnya, semua orang tu boleh mengikuti. Tetapi bergolongan orang yang bijak pandai, dia mempunyai daya usaha lebih, dia boleh berusaha meneraka ilmu tu lebih daripada yang disebut dengan jelas dalam Quran tu. Boleh. Dengan sebab itulah kita tengok di kalangan umat Islam kita sendiri, orang-orang yang sanggup bertukulumuh dan bekerja sungguh, bekerja kuat di dalam menerokakan ilmu-ilmu yang tinggi ini, boleh dikatakan di kalangan orang-orang Islam ni gak golongan sufi. Golongan sufi lah. Orang yang sanggup meneroka di dalam bidang ilmu ni ke peringkat yang setinggi-tinggi. Kalau golongan lain daripada tu hanya mengikut data apa yang disebut dalam Quran saja. Sehingga setengah tu larang lah cuba mengambil faham dan ambil tahu benda-benda yang agak tidak jelas dalam Quran. Seumpama ayat Quran tu ada ayat mutasyabihat dan ayat-ayat muhkamat. Jadi hanya diberi peluang untuk kita memahami ayat-ayat muhkamat saja. Ayat-ayat mutasyabihat jangan dikosek. Kerana kita tak boleh reti. Kerana kita tak boleh reti. Itu tu hak sebahagian. Sebahagian lagi pula Quran pun tak duduk belajar lah. Tak reti kita sebab dia kalamullah. Tinggi berdoa. Ada nak hak sampai begitu pun ada. Jadi hak tu kita tak boleh buat kira lah. Hak tu berdoa. Hak tu. Jadi hak yang masalah yang kedua ni boleh faham, tetapi hak romik-romik tak usah faham. Dia begini je. Quran tidak menghalang orang mengkaji dan memahami lebih. Tetapi hak yang dihakkan kita mengkaji saja. Zat Allah sendiri itu. Hak tu tak sah lah. Tak siapa. Tak siapa tu. Sebab itulah ada di antara syair yang disebut oleh orang-orang ahli dalam bidang ilmu tu. Dia kata la ya'rifullaha illallah fa'taqidu. Wad-dinu dinani imanu wa israku. Wali'uqudi hududi la tujawizuha. Wal ajzu an darakil idraku. Kerana mana kelemahan. Artinya Allah ni, hakikat zat dia tu, tak ada siapa pun boleh tahu. Melainkan dia lah. Dia sendiri je. Dari sebab tu, pastilah kita berakidah. Yang mana zat dia tu, tak ada siapa pun boleh tahu. Cuma kita boleh kenal Allah Ta'ala tu melalui sifat dia. Itu saja. Sifat dengan zat tu, dia beza jugalah. Beza juga. Tapi setengah-setengah orang tu, dia sekali sila kali nampak nak serupa. Yalah nak serupa tu tak lagi. Tak juga. Tak juga. Tapi benda lain pun tidak juga. Sebab itulah Asy'ari kata, apa? La huwa huwa wa la huwa ghairu. Nak kata ya pun dia, tak juga. Nak kata tidak pun tidak. Hidup situ. Kalau ada ulangan tu. Itulah hak pergi kat mutakallimin. Hak pergi kat mutakallimin tu. Hak pergi kat sufi lain pula. Lain pula. Jadi berartinya bahagian orang awam lah, hak orang hak bukan berkat tinggi pada sekat tu je. Pada sekat tu je. Itu dia. Jadi hak gulungan lebih tu selekan lagi. Nak rapat ketuan pun tak bersatu. Bapak kena ambil Pak Fitrah Allah ni kat. Di mana kau kata kat Pak Fitrah Allah?
Fitrat Allah alaina. Apa ni? Fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Di tempat mana yang dia larang la tabdila li khalqillah. Kita kalau dah fitrat Allah pula. Di mana tempat yang dia larang pula la tabdila li khalqillah. Sama kalau fitrat Allah semula jadi. Bukan makna la tabdila li khalqillah tu nak melarangkan masalah fitrah tu. Nak rayaknya dari segi fitrah tu dia tidak pernah berubah. Mana kalau tak berubah di situ? Mana kalau mari sini tak berubah berarti tak ikut lain. Iyalah. Ada situ saya boleh dah lah. Memang tidak berubah. Daripada awal Tuhan buat tu dia tidak berubah fitrah tu. Sama saja di antara manusia walau perikat mana, lahir zaman mana. Ya. Jadi nak rayaknya fitrah tu lah hak tulisnya yang dikatakan agama tu. Iyalah. Itu fitrah. Jadi di antara termasuk fitrah tu kita dengan Allah pun fitrah. Semula jadi juga. Cuma dari segi perbahasan je. Ya. Dari perbahasan tu lain lah. Lagi sini banyak anak kona tu kan. Itulah. Bila kona tu masalah bahasan lah tu. Orang tu nampak tu kona kau tu. Orang ni nampak kau ni kona kau ni. Sebab itulah dari golongan mutakallim ni pun khilaf. Mana kalau kona tu nak lain ada fitrah pula. Dia masalah kona tu bukan apa-apa. Teknik orang nak berayak. Kadang-kadang dia nampak lagu ni nampak jelas dia ayat kau tu. Bagi orang lain gelak dia kata kau ni pula. Jadi ita tu tak sama. Tak sama. Kata tabiat mula jadi tu di mana di antara jarak dengan fitrah dengan tabi'in? Fitrah dengan tabi'in. Dia gini je. Hak fitrah tu artinya hak persamaan dari segi manusia, kemanusiaan. Hak tabi'i tu dia ada kaitan dengan beberapa perkara lain. Hak dia panggil jibillah. Itu saja je. Tapi benda tu dari unsur yang satu. Jadi jarak nanti antara fitrah dengan tabi'i tu jauh kan? Tak jauh. Tak jauh. Kalau kata tak jauh. Tak jauh. Tak jauh. Nak kata hak tulur pun boleh kata. Tapi dia beza sikit ya. Beza lagi segi rupa. Kalau tino dengan jantan, kita kata beza mana? Beza mana tino dengan jantan? Tu je lah benda. Tu je benda. Nak kata tidak pun, tidak juga. Nak kata tak beza. Beza. Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menggalak dan membuka jalan pada tiap-tiap seorang untuk belajar dan menyelidiki hikmah-hikmah yang terkandung dalam kitabnya itu. Sehingga sedalam-dalamnya. Allah Subhanahu Wa Taala juga telah membandingkan antara mereka yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Bagaimana firman-Nya? Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Artinya adakah sama martabat mereka yang berilmu dan mereka yang tidak berilmu? Jawabnya tidak. Sebab orang yang berilmu itulah orang yang ada khasyah dengan Allah. Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Di antara hamba Allah yang ada khasyah pada Allah. Artinya seberapa banyak orang itu ilmu, pengetahuan, maka sebanyak itulah sifat khasyah dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan firman-Nya lagi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Artinya Allah mengangkat mereka-mereka yang beriman daripada kamu dan mereka-mereka yang dikurniakan ilmu itu beberapa darjat. Dan banyak benar ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh manusia mengkaji dan menyelidiki ilmu-ilmu pengetahuan dan jalan-jalan bagi menggunakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang diberi kepada mereka dalam alam ini. Kesemuanya ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak sekali-kali membatas pemikiran manusia untuk menyelidiki dan mendapat ilmu pengetahuan. Baik pun yang di alam zahir ataupun di dalam alam di belakangnya. Dikecuali ilmu ghaib saja yang tidak dapat diketahui oleh seseorang makhluk. Sehingga telah diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Jadi berartinya ilmu manusia perlu mengkaji setinggi-tingginya. Sekadar yang dia upaya dan dia boleh. Lah gelas setakat mana pun. Tetapi hak tak dibenarnya saja ilmu ghaib. Hak tu tak ada. Manusia tak boleh. La ya'lamul ghaib illa Allah.
Jadi hak setakat manusia boleh kaji di luar daripada alam nyata ni bukan termasuk dalam ilmu ghaibi lagi. Cumanya bagi orang yang jahil, memang ghaib. Tak lagi banyak kita kata misalnya orang tidak pernah belajar sekolah. Nombor 2 dengan nombor 1 tu ghaib dah dengan dia. Tak selalu pergi jauh, hak tu je. Balabana nombor 1, tak boleh ghaib. Pasal apa? Tak ada ilmu. Sedangkan benda tu ada. Jadi menunjukkan hak ghaib yang dikehendaki itu ialah lain daripada ilmu yang dapat diteruka oleh manusia tu ya. Hanya satu so yang Tuhan tidak benar. Jadi hak tu mana ilmu khususi bagi Allah lah. Maka dari asas-asas pengajaran yang tersebut di atas ini, tidak benar pendapat-pendapat sebahagian ulama Islam yang mengatakan kerendahan atau tidak tinggi mutu pengajaran Al-Quran itu. Ada juga setengah ulama kata pengajaran Quran ni dari segi mutunya tidak begitu tinggi. Sebab dia royak barang-barang data. Moga-moga halus-halus tidak royak. Seumpama mereka sendiri oleh kerana kejahilannya. Jadi mereka telah berdalih hukum ru'yah untuk berpuasa itu daripada ayat Al-Quran. Misalnya. Jadi, misalnya tengok anak bulan untuk puasa. Jadi dia ambil ayat Quran itu sebagai wak dalil menyatakan kena puasa tengok anak bulan. Dia bacalah ayat. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Jadi dia artikan ayat tu, sesiapa yang tengok anak bulan di kalangan kamu, maka nak dia puasa. Jadi akibat perbuatan yang seumpama tu oleh kejahilan je. Bukan apa-apa. Padahal ayat ini sedikit pun tidak memberi suatu pengertian supaya kita melihat anak bulan Ramadan. Kerana ayat ini hanya memberi pengertian bahawa sesiapa daripada kamu dapat menyaksi dengan yakin akan termasuknya bulan Ramadan. Artinya keyakinan ini sama ada dengan jalan ru'yah atau hisab atau satu jalan yang pernah diguna oleh suatu umat atau suatu puak dalam negeri mereka masing-masing yang boleh dijadikan asas bagi keyakinan mereka. Maka hendaklah mereka berpuasa. Bukan tujuan ayat nak rakyat so tengok anak bulan. Faman syahida minkumus syahra. Jadi oleh kerana kejahilan sebahagian ulama dia ambil ayat tu kata suruh tengok anak bulan. Tapi yang jadi masalahnya, satu lagi jadi masalahnya. Apa kalau dikemukakan kepada mereka maksud sebenar ayat tu tidak dipedulikan? Mana tidak cuba mereka mengkaji semula apa yang mereka faham itu betul ke? Ataupun sudah tersilap. Masih berdegil dengan pegangan itulah juga. Walah kalau kita tengok daripada segi ayat tu pun sudah cukup. Faman syahida minkumus syahra. Syahida makna menyaksi. Asy-syahra tu bulan, bukan anak bulan. Dia anak bulan tu dia panggil hilal. Dia panggil asy-syahra. Kalau bulan-bulan 15 hari bulan tu qamar dia panggil. Qamar. Jadi ayat mai kata faman syahida minkumus syahra. Yang dia ditafsir kata tengok anak bulan tu kih apa? Kih kerana ada hadis Nabi kata sumu bi ru'yati. Naklah kamu puasa dengan tengok anak bulan. Dia raya pun tengok anak bulan. Jadi dia ambil hadis tu memberi arti syahida minkumus syahra. Walau hadis tu nak rakyatnya cara praktikal syahra ni. Nak syahidah syahra tu. Bagi masyarakat Arab, dan suasana tepat di situ dengan cara tengok anak bulan lebih jelas. Untuk menentukan asy-syahra. Pak kalau dah betul tengok anak bulan tu sungguh dikandaki oleh ayat. Apa kita nak kata pula bagi orang duduk di kutu? Bila yang temu anak bulan? Hak ni bulan siang, ni bulan malam. Nak puasa salah mana agak dia? Tak puasa sama dah. Ida minkumus syahra tu tengok anak bulan. Jadi berartinya maksud ayatnya
Sesiapa yang dia sudah menyaksi dengan yakinnya yang bulan Ramadan tu masuk. Dengan apa cara? Tu terpulanglah pada keadaan orang tu. Kalau jenis bahasa orang biasa tengok anak bulan tempat dia sama-sama tak galak. Tengoklah anak bulan. Kalau orang nampak lebih jelas dengan hisab, hisab lah. Ataupun dengan cara mana pun. Tujuan nak meyakinkan Ramadan telah masuk. Puasa lah. Itu saja. Adapun hadis yang menyebutkan supaya kamu apabila melihat anak bulan hendaklah kamu berpuasa dan apabila melihat anak bulan hendaklah kamu berbuka. Hadis ini bolehlah disifatkan sebagai persebedaan yang khusus untuk umat-umat yang berhidup di merata-rata tempat dan bermasyhur dengan pekerjaan jihad dan menjadi gerela di hutan rimba, bukit bukau. Mereka itu tidak syak lagi hendak menentukan puasa, tidak mungkin dilaku jika tidak dengan jalan ru'yah saja. Artinya bagi orang yang boleh balas tu je. Keadaan kesulitan dan banyak masalah. Jadi orang tu lah dia tengok anak bulan. Kerana perhubungan pada zaman itu sangatlah sukar. Bukanlah seperti zaman yang kita berhidup sekarang ini. Dengan sebab itu alim ulama Islam pada zaman ini yang membatalkan maksud ayat dengan ayat tersebut hanya dengan cara ru'yah semata-mata itu adalah sama dengan memusingkan jarum jam yang berjalan ke hadapan itu kepada pihak belakang. Dan ini membawa manusia umat Islam daripada peringkat ilmu kepada peringkat fitrah yang jahil dan jaku. Jadi ibarat kalau jalan kat tu pulah baik kot ni. Gostan semula. Jadi tidak layak macam cara memikir kita hari ni. Gostan balas tu. Zaman kita hidup dengan berdepan dengan kemajuan, artinya kita kena ikut saluran tu lah. Jangan gostan. Ya, kita tengok bukan hak tu sajalah, banyak perkara-perkara lain lagi pun cara orang kita dalam mahal agama hari ni adalah gostan berlaku. Jadi inilah satu perkara yang agak berat bagi masyarakat Islam dapat menandingi masyarakat-masyarakat lain. Sebab kita duduk berdekilah dengan orang lain. Tak khabar penyakit kita sendiri buat. Jadi hal ni perkara perlu kita sedari dan kita baikilah. Seperti demikian itu juga ulama-ulama Islam di zaman sekarang telah mengatakan perbahasan berkenaan dengan roh ataupun kaji hak ihwal alam rohani itu tidak dibenarkan oleh Al-Quran dengan dalil ayat yang tersebut dahulu. Jadi berdasar dengan ayat-ayat dalil dahulu tu, artinya nak mengkaji tidak boleh ayat-ayat. Padahal yang sebenarnya dalam ayat itu telah dituju khusus pada mereka yang menanya Nabi SAW dari hak hakikat itu juga. Bagaimana firman-Nya? Wa ma utitum minal ilm illa qalila. Jadi bila ulama tu tengok, mari ayat yas'alunaka 'anir ruh. Jadi jawabnya qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilm illa qalila. Jadi sebahagian di antara ulama-ulama yang tidak sabar ke peringkat memahami Quran itu dengan tepat, dia mengatakan ayat ni lah sebagai dalilnya kita tak boleh faham masalah ruh ni. Dilarang, tak boleh. Jangan cara. Sebab Tuhan kata wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tu diberi ilmu sikit benar. Tak layak untuk nak faham ruh. Dengan sebab tu jangan cara. Jadi sekat dulu lagi. Jadi dia berdalil dengan ayat ni. Jangan Rasulullah. Antara orang kafir dengan Yahudi dengan. Jadi sebenarnya jawapan tu dituju kepada satu orang khas. Bukan kepada semua orang tu. Lagi pula satu qiraat lagi ada. Membacakan ayat ni lain sikit. Iaitu qiraat Amash. Riwayat daripada Ibn Mas'ud. Dia baca wa ma utu minal ilm illa qalila. Tidak wa ma utitum tidak. Artinya tidak diberi kepada mereka itu ilmu, melainkan sedikit sahaja. Kemudian pula berkata Imam Hujjatul Islam Syahrullah Dihlawi rahimahullah taala berhubung dengan ayat ni di dalam Hujjatullahul Balighah muka surat 38 juzuk pertama. Beliau mengatakan wa yu'lamu min hunalika annal khitaba lil yahudi as-sa'ilina 'anir ruhi wa laysatil ayah nassan fi annahu la ya'lamu ahadun minal ummatil marhumati haqiqatar ruhi kama yuzannu wa laysa
Walaysa kullu ma sakata anhu syar'u la yumkinu ma'rifatuhu al-battata. Bal katsiran ma yaskutu anhu li ajli annahu ma'rifatun daqiqatun la yasluhu li ta'atiha jumhurul ummah wa in amkana li ba'dihim. Syaikhullah kata, dan diketahui dari yang tersebut itu bahawa khitab Allah Subhanahu Wa Taala hanya khusus kepada Yahudi yang bertanya dari hakikat ruh tu je. Jadi hak jawab wa ma utu minal ilm illa qalila tu dituju kepada Yahudi yang menanya Nabi tu tentang hal masalah ruh. Oh, tak benar ke Ha. mana? Jadi kalau rakyat belah mana pun bukan maksud dia nak beriman. Macam mana uji je. Dan bukanlah ayat itu menerangkan dengan nas bahawa tidak dapat diketahui oleh seorang dari umat yang dihormati, umat Muhammad ni, akan hakikat ruh sebagaimana disangkakan itu. Ha. Dan bukan pula tiap-tiap perkara yang tidak dinyatakan oleh syarak itu tak mungkin diketahui sama sekali. Berartinya bila Tuhan tidak sebut dengan jelas agak, orang tak boleh reti lah. Bukan. Bukan. Sebab banyak benar. Hak perkara Tuhan tidak sebut, orang boleh buat. Orang buat roket, Tuhan tak sebut dalam Quran. Buat kapal terbang tak pernah Tuhan rayak. Buat baju Yuria pun Tuhan tak rayak. Ha. Manusia boleh buat. Lepas tu Tuhan buh dah dalam fitrah dia. Dari segi surah naqiyah dia boleh buat muka balas tu. Jadi berartinya bukan setiap benda yang Tuhan tidak sebut tu manusia tak boleh reti. Bukan. Cuma Tuhan tak sebut tu kerana memandangkan bukan semua orang boleh reti. Itu je. Mungkin diketahui sama sekali. Bahkan beberapa banyak barang yang tidak dinyata oleh syarak ialah kerana ianya suatu pengetahuan yang halus yang tidak layak diberi kepada umat yang kebanyakan. Artinya orang awam tak layak. Dengan sebab tu Tuhan tidak bukalah dengan secara luas. Walaupun mungkin untuk setengah mereka mengetahui. Dari keterangan Imam Hujjatul Islam Syahrullah Dehlawi rahimahullah ta'ala, bagaimana tersebut di atas, ini nyatalah bahawa gaya pengajaran Al-Quran meskipun diturun dengan cara mengikut ukuran pahaman umum manusia, akan tetapi apabila dipahamkan dari selok-belok keterangan ayat itu, bukanlah membataskan pahaman itu untuk orang yang tidak berilmu semata-mata. Arti nak rakyat sakat tu je. Orang yang berilmu pun tak boleh lebih pada tu. Bukan. Tetapi nah itu telah membuka jalan kepada tiap-tiap seorang. Jadi Tuhan pilih gaya balas tu, cara balas tu yang Tuhan sebut dalam Quran tu, cara yang paling bijak sekali. Kerana di situ membuka peluang besar bagi orang bijak mengatasi masalah tu dan mencari lebih tinggi. Jadi orang kurang pun cukup dah setakat tu. Tu dia. Maka cukuplah setakat tu dulu kita hari ni. InsyaAllah kita tanggung sambung pula minggu depan. Wallahu a'lam.